berdoa kepadanya kepada yang mati dari anak Adam tadi. Dalam bab ni kita jangan silap faham bila orang kata apa? Bila meninggal manusia terputus kecuali 3 perkara, maka kita kata inilah bukti talqin tahlil tak sampai. Jangan terpengaruh. Kerana apa? Kerana tuan-tuan puan-puan, tahlil yang kita buat tu sebenarnya dia diterima oleh Allah SWT kerana kita apa? Menghadiahkannya kepada yang meninggal. Kita ada duit, kita bagi kepada orang miskin. Orang tu minta tak minta, tak ada masalah. Betul tak? Maka kita ada pahala, kita buat amal soleh, dapat pahala. Dan kita niat kepada orang yang meninggal, sama ada dia bapa kita ke, jiran kita atau kawan kita, maka dia diterima oleh Allah SWT. Kerana itulah dalam hadis ini, setiap anak yang soleh bukan anaknya. Nampak? Maknanya contoh, pakcik tu nama Pakcik Mukhtar meninggal, dia ada maka orang kampung dia berdoa kepada Pakcik Mukhtar tadi, doa kepada dia walaupun dia tidak ada anak. Dan orang yang berdoa tadi orang yang soleh. Maksud soleh tadi, dia semayang, dia baca tu betul, dia ambil wuduk betul, dia baca Quran tu betul, dan dia buat ikhlas, diterima oleh Allah, maka Allah akan menerima ataupun menyampaikan amalan tadi. Kenapa? Dalilnya dalam hadis ini menunjukkan waladin solehin, mana-mana anak soleh. Nampak? Dia bahasa Arab, dia ada ma'rifah dan nakirah. Syekh, ingat ma'rifah nakirah. Ma'rifah ni mana ada alif lam. Alif lam tadi contoh the school. Kalau bahasa Arab disebut al-madrasatu, sekolah itu. Nampak? Ma'rifah. Maknanya ada alif lam itu menunjukkan al-musalla, musalla itu. Maknanya bukan musalla lain lah. Dia dah spesifik. Dah ni mana-mana. The school, sekolah itu. The mosque, masjid itu. Dia panggil ma'rifah, ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia sebut masjid. Mana umum? Mana-mana masjid lah. Nampak? Ini panggil ma'rifah dan nakirah. Ini panggil nakirah. Tak ada alif lam, nakirah. Ada alif lam, ma'rifah. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menggunakan perkataan waladin solehin. Nampak? Mana-mana anak yang soleh. Kalau dia guna waladihi, anaknya, mana dia akan kembali domain tadi kepada yang nak mati, yang meninggal. Tapi Nabi tak guna waladihi. Nampak? Jelas. Dia umum. Sebut umum. Mana-mana anak soleh. Cik anak soleh, cik anak soleh. Tuan anak soleh, mana anak soleh. Berdoa kepada siapa saja yang mana orang itu dia nak bagi, dibuka hati dia untuk dia hadiah Fatihah, maka dapat. Kerana ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Rahmatullah. Memang apa? Allah bagi apa? Maha luas rahmatnya. Wasir. Luas. Bukan kata Allah ni sempit rahmat, tak ada. Allah ni maha. Sebab tu siapa saja yang baca, yang buat amal ibadah, lalu dia hadiah kepada sesiapa saja, maka orang yang bertuah tadi akan dapat apa? Bahagian. Maka kita kata apa? Tidak betul kalau kita kata tahlil ni tak sampai. Tak betul. Tetapi kalau Allah tak nak bagi, tak nak sampaikan, tak terima, itu Allah punya kerja, bukan kerja. Tetapi secara prinsipnya, setiap amalan yang kita buat tadi dengan ikhlas, minta pada Allah, dan hadiah kepada yang meninggal, Allah akan terima. Ini jelas. Sebab kalau kita tak faham benda ni, kita akan anggap benda-benda yang dibuat oleh ulama kita ratus-ratus ribu tahun sebagai amalan yang bid'ah. Itu bahaya. Anak soleha apa yang soleha yang perempuan? Yang perempuan sekali lah. Dalam Quran dia sebut orang mukmin, dia tak sebut mukmin lah. Dia kira juga dia lain sama dia. Siap perempuan, diskriminasi untuk wanita ni, Quran ada. Tidak. Semua
siapa saja yang buat amal baik daripada lelaki ataupun perempuan, Allah tidak akan sia-siakan amalan dia. Annahu man amila min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa dia yang buat baik dari lelaki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka Allah tidak akan sia-siakan amalan dia. Nampak? Tidak ada beza lelaki dan perempuan. Jadi seterusnya, ini riwayat daripada Imam Muslim. Seterusnya hadis daripada riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi ya. Inna dala 'alal khairi kafa'ilihi, sesungguhnya orang yang menunjuk ataupun pemberi petunjuk, maknanya pemberi petunjuk, yang menunjuk, yang apa pula, yang mencetus, yang membuka pintu hidayah ataupun cerita benda baik. Faham? Ad-dalu 'ala, bukan kacadal. Bunyi adal macam kacadal. Sebab apa? Baru je makan kedai mamak kita tadi dah. Bunyi dal kacadal. Ya, dal ni maknanya orang yang menunjuk. Dalilun, dia perkataan, kalau kata terminta dia dalilun. Dalil ni petunjuk, keterangan, bukti. Ad-dali orang yang menunjuk. Bukan menunjuk tadi riak dah. Menunjuk tadi dia tu maksudnya membimbing, mengajar manusia sehingga orang tu dapat kebaikan. Ad-dal, orang macam orang buta, dia ada orang yang menunjuk dia, yang pegang dia kan. Tak, ad-dal ni panggil ad-dal atau isim fa'ilah. Ad-dalu 'alal khairi, orang yang memberi petunjuk ke arah kebaikan, kafa'ilihi, maknanya dia akan mendapat sama seperti orang yang dia tunjuk. Maknanya kalau dia tunjuk seorang hamba Allah cara sembahyang, maka dia akan mendapat pahala orang yang dia tunjuk tadi, pahala sembahyang. Kalau dia mengajar seorang hamba Allah itu membaca Al-Quran, maka pahala membaca Al-Quran yang dia belajar daripadanya akan berkekalan kepadanya sampai bila-bila. Sehingga orang tu tak baca Quran lah. Jelas? Seterusnya rahmatullahi ala khulafai. Qila wa man khulafa'uka? Qala alladhina yuhyuna sunnati wa yu'allimuna ibadallah. Riwayat Ibnu Abdul Bar. Iaitu rahmatullah, rahmat Allah ala khulafai, ke atas khalifah-khalifahku, pengganti-pengganti. Khulafa ni khalifah. Perkataan yang singular dia khalifah, plural dia khulafa. Ada restoran nama khulafa. Ambil nama hadis dah khulafa. Siapakah mereka yang khulafa kau wahai Rasulullah? Siapakah mereka yang pengganti-pengganti kau ya Rasulullah? Dah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuhyuna, mereka yang menghidupkan sunnati, sunnahku, wa yu'allimunaha, dan mengajarnya kepada hamba Allah. Nampak? Sunnah Nabi. Kita kadang-kadang sunnah Nabi ni kita tak buat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sunnah Nabi ni sebenarnya contoh bersiwak. Banyak kebaikan dia. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Tahajud malam-malam. Banyak khasiat dari segi perubatan, boleh tanya prof kita lah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan garam sebelum makan nasi. Banyak khasiat, betul tak? Kan? Makan garam sikit dulu baru makan nasi. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara makan macam mana? Jilat tangan macam tu. Dia ada kesannya macam mana dari segi bakteria mudah hadamnya perut kita. Nampak? Banyak cerita. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai minyak atar. Banyak khasiat dia. Paling jelas sekali bini suka dengan kita. Tak pakai minyak atar, bawa ketiak masa, balik kerja, mari dekat. Bini pula lari lah. Tak boleh nak salah bini, kita sendiri tak mandi, tak bersih diri lah. Bini makin jauh, tapi pakai minyak atar, kita tak pergi pun dia mari. Betul tak? Siapa yang biasa buat, dia tak lah. Nampak? Jadi banyak sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu kita kena menghidupkan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia ada banyak kelebihan. Jangan dihina, jangan dipanggil apa? Dipelekeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sunnah yang paling besar, iaitu sunnah batin, iaitu